Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab hadis 40 kita, yang mana malam ni merupakan malam yang penting juga. Maka malam ni, malam hadis ni, hadis malam ni merupakan hadis yang penting. Sebab kalau tuan-tuan tengok malam ni kita masuk kepada hadis nombor 8, betul tak? Hadis nombor 8. Hadis ni penting tuan-tuan. Kenapa? Kerana hadis inilah yang menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Bila Kementerian Pelajaran Malaysia umumkan nak jadikan hadis 40 sebagai modul belajar dekat sekolah, sebagai modul pembacaan dekat sekolah, golongan-golongan yang liberal, golongan-golongan bukan Islam ni mempertikaikan ada beberapa hadis yang dipertikaikan ada dekat 10 hadis yang mereka kata memang jadi isu. Dia berkata hadis ni bila dibacakan di sekolah akan menyebabkan anak-anak jadi ganas, orang Islam akan jadi Taliban dan sebagainya lah. Antara hadis yang diisukan oleh mereka hadis ni lah, hadis nombor 8. Jadi mereka minta agar hadis tu dikeluarkan daripada modul Kementerian Pelajaran Malaysia tersebut. Namun tuan-tuan, sebagai seorang warga KPM, saya cikgu sekolah, saya memberi jaminan yang tak dikeluarkan. Dan kita dah terima modul tu di peringkat sekolah. KPM dah hantar modul ke semua 42 hadis tak ada satu pun hadis yang dibuang. Jadi bila orang kata Kementerian Pelajaran buang hadis demi nak menjaga hati orang bukan Islam, tu tak betul lah. Hadis semua ada, semua ada. Saya dah cek dan hadis nombor 8 ada. Jawapan kita apa? Kalau dia berkata hadis ni takut disalahfahami oleh orang, bila hadis ni dibacakan nanti budak-budak jadi ganas. Hadis nombor 8 ni antaranya. Sebab itulah kita nak ajak di sekolah, agar bila hadis ini dibacakan kita perlu faham maksud sebenar hadis ni. Kalau mereka takut bila dibacakan hadis ni nanti budak-budak jadi ganas dan sebagainya, betul mereka suggest untuk kita buang. Bila kita buang lagilah budak-budak akan baca sendiri di rumah, mereka boleh Google, jadi lagilah salah faham. Baik kita bawa hadis tu masuk dalam modul dan dibacakan di sekolah dengan pengawasan guru-guru dengan syarah yang betul, maka kita dapat jelas kefahaman dia. Jadi pada malam ni kita nak tengoklah hadis nombor 8 ni apa syarah dia yang betul. Baik, kalau kita baca sahaja mungkin dia akan jadi salah faham. Jadi kita kena tengok syarahan dia. Baik. Saya baca An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, berkata Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Yang bermaksud daripada Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka menyaksikan bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah, dan mereka mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Apabila mereka melaksanakan semuanya itu, maka terselamatlah darah dan harta mereka daripada aku, melainkan dengan hak Islam, dan hisab mereka terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini saya kata tadi hadis ni jadi polemik dekat mana? Dekat ayat yang mula tu. Kata Ibnu Umar, kata Nabi SAW, inni ataupun umirtu an uqatilan nas, aku diutuskan untuk memerangi manusia. Yang tu yang dia berkata, inni ana umirtu ataupun umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka bila orang bukan Islam dengar hadis ni, dia berkata tu dia orang Islam nak anjurkan agar kita memerangi mereka. Sedangkan tuan-tuan, dekat hadis tu sendiri dah ada jawapan dia dah. Sebab tu kalau kita mengaji, kita kena mengaji keseluruhan baru kita faham jalan cerita dia. Perkataan qatila tu tuan-tuan kena bulat.
Qatila tu dia bukan inni umirtu aqtulan nas. Bukan aku diutuskan untuk aqtulu ni bermaksud memerangi qital, memerangi dengan cara senjata. Pi bunuh, aqtulu ni bunuh dan sebagainya. Yang bersifat physically yang macam tu. Tetapi uqatila ni dia daripada dia panggil wazan tafa'ul. Wazan yang kita kata melibatkan dua pihak. Qatala ni daripada fa'ala yufa'ilu mufa'alatun, iaitu wazan yang pada satu timbangan perkataan yang dia menunjukkan perbuatan dua pihak. Saya bagi contoh dia kalau dalam kaedah saraf, satu dia kata madhi, past tense, mudhari', present tense dan masdar, kata terbitan dia. Baik. Jadi kita tengok kata dia wazan dia fa'ala yufa'ilu mufa'alatun, mufa'alah. Jadi semua yang bunyi macam mufa'alah tu adalah benda yang melibatkan dua pihak. Beliau ni tak faham, saya bagi contoh. Yang bunyi macam mufa'alah, saya bagi contoh mudarabah. Nampak? Dia mufa'alah kita ganti perkataan je. Jadi mudarabah. Nampak? Munakahah. Munakahah tu apa dia? Munakahat, nikah kahwin. Nikah kahwin melibatkan dua pihak. Seorang dia tak jadi kahwin. Jadi kena ada dua orang baru munakahah. Jadi yang tu semua ni dia main daripada wazan mufa'alah, iaitu wazan yang melibatkan respon dua pihak. Mudarabah, muqarabah, muqarabah ila Allah. Iaitu kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita, dua pihak. Banyak lagi lah yang wazan yang tuan-tuan dengar baca selalu bunyi perkataan yang mufa'alah tu, perkataan yang macam tu maknanya dia duduk dalam wazan yang sama. Dia panggil dia dalam surah ni dia kata dia tu fi'il rubai, wazan yang kedua. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatun. Jadi qatala ni dia main daripada wazan itu, bermaksud dia melibatkan responsif punya aktiviti, iaitu kalau orang memulakan provokasi, kalau orang mai serang kita buat sesuatu, maka kita diperintahkan untuk respon benda tu. Itu makna qatila tu. Aku diutus, aku diperintahkan untuk memerangi, dalam arti kata saya diperintahkan untuk respon balik bila mana orang bukan Islam mai dengan sikap mempersendakan Allah, mempersendakan Nabi dan sebagainya. Itu satu terjemahan dia. Jadi qatala ni maknanya bukan pi bunuh tak tentu hala, tetapi untuk respon orang yang memulakan provokasi kepada kita dan orang yang mempermainkan Tuhan dan sebagainya. Adapun waqatilan nas, an-nas itu bukan bermaksud an-nasu jami'ah, bukan bermaksud seluruh manusia. Tetapi an-nas itu kalau kita buka dalam syarah, dia terbahagi lagi kepada beberapa bahagian. Sebab manusia ni terbahagi kepada beberapa golongan di sudut keagamaan ini. Yang pertamanya orang Islam, dan orang bukan Islam itu pula. Jadi orang bukan orang Islam tentulah tak termasuk dalam kategori ini. Jadi orang bukan Islam pula terbahagi lagi. Ada orang Islam yang disebut dengan kafir zimmi, yang dia duduk di bawah pemerintahan Islam. Satu. Dia duduk bawah pemerintahan orang Islam. Dia bayar cukai, dia mengiktiraf pemerintah Islam, maka dia dikira sebagai kafir zimmi. Orang bukan Islam. Jadi orang begitu kita boleh perang tak? Tak boleh perang dia. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyuruh agar kita memelihara keaiban dia. Kita tak boleh pergi sesuka hati nak menjatuhkan maruah dia dengan alasan dia ni kafir, tak apa. Tak boleh. Kita juga diperintahkan untuk melindungi dia, menjaga hak-hak dia, dan tidak boleh kita menyebarkan aib dia. Itu untuk kafir zimmi. Itu Islam punya baik, jaga orang baik tu. Okay. Yang kedua, golongan yang disebut sebagai kafir yang mana? Kafir yang mu'ahad. Kafir mu'ahad ini bermaksud kafir yang ada perjanjian dengan kita, yang ada ikatan kenegaraan dengan kita. Saya bagi contoh negara-negara bukan Islam yang kita ada hubungan diplomatik. Contoh sebutlah mana negara bukan Islam yang lain pun yang Malaysia ada ties, yang ada hubungan diplomatik. Itu kafir mu'ahad. Kita tak boleh memerangi dia. Tak boleh Malaysia duduk nak pergi hantar pasukan, nak pergi serang Australia, tak tentu halau. Tak boleh. Pasal kita ada ikatan diplomatik. Dia kafir mu'ahad. Dia kategori orang kafir yang ada perjanjian dengan kita. Kita tak boleh pergi serang, tak tentu halau. Baik, yang kedua. Yang ketiga, kafir yang muktaman, iaitu yang diberi pelindungan.
Orang kafir yang main berlindung di bawah kita dan kita kena lindungi dia. Nak bagi contoh dengan zaman law ni paling mudah tuan-tuan faham, pelancong asing lah. Itu saja paling mudah. Orang bukan Islam, main pada negara bukan Islam, dia main ke negara kita, dia cop pasport, maksud dia mengiktiraf negara kita, dia ikut rules undang-undang negara kita, dia main duduk dalam negara kita, maka kita tak boleh sewenang-wenangnya nak pi ragut duit dia ke, nak pi bunuh dia ke, nak pi buat dia ke, tak boleh. Kita sebagai orang Islam kena lindungi dia kerana dia menuntut perlindungan di bawah kita. Dalam arti kata zaman moden ni saya boleh kata pelancong lah. Nah, ya betul lah kita. Adapun yang terakhir, yang keempat adalah kafir harbi. Kafir harbi ni ialah kafir yang diperangi dan dia pula memerangi Islam, dan yang penting dia tidak ada sebarang ikatan dengan kita. Kita tak ada hubungan dengan dia. Ada apa zaman lalu ni? Ada. Contoh Israel. Malaysia tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, jadi kita boleh memerangi dia di sudut itulah. Tapi kalau buka dalam kitab fiqh dia panjang lagi. Kita tak boleh nak memerangi dia bila mana dia juga ada hubungan diplomatik dengan negara Islam yang lain pula. Dia jadi panjang lah. Tapi di sudut harbi, dalam perspektif Malaysia, Israel adalah harbi. Dia tidak ada sebarang hubungan dengan kita. Kita tak ada kepentingan kepada dia, dia tak ada kepentingan kepada kita, dan dia memerangi orang Islam, maka dia adalah harbi. Itu jelas. Baik. Adapun orang bukan Islam yang duduk dalam Malaysia, yang dia kritik orang Islam dan sebagainya, ataupun ada benda dia tak setuju, yes, itu ada perbincangan. Tapi dia tidak jatuh sebagai harbi. Selagi dia membayar cukai, dia mengiktiraf pemerintah kita, maka dia masih zimmi. Meskipun dia berbeza lah, kadang-kadang perangai tak apa elok kan, tapi dia tidak boleh disebut sebagai harbi lagi. Ini sudut fiqh ni tuan-tuan. Ini pasal hukum. Ini pasal hukum. Baik. Dia tak semudah-mudah begitu nak jatuh. Sebab harbi ni dia mengingkari kita, tak mau bayar cukai, jizyah dan sebagainya, tak ada hubungan dengan kita, mencercah Islam, banyaklah untuk contoh-contoh yang jatuh kepada harbi ni. Baik. Dan tuan-tuan, hadis ni pula yang Imam Nawawi bawakan dalam Riyadhus Shalihin ini adalah petikan daripada Sahih Bukhari. Adapun hadis ni dia datang juga beberapa riwayat yang lain. Ini daripada Ibnu Umar. Ada riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat daripada Abu Hurairah lebih panjang, yang dimasukkan dalam Sahih Muslim. Imam Nawawi tak bawa yang tu, Imam Nawawi bawa yang Sahih Bukhari. Dia hadis yang sama, cuma macam saya cerita sebelum ni lah. Kan hadis ni riwayat bimakna. Jadi cara pembawaan hadis tu kadang-kadang ada yang bawa, sahabat bawa panjang sikit, ada sahabat yang bawa pendek sikit jalan cerita tu. Maka dia hadis yang sama, cuma periwayatan itu berbeza. Jadi untuk saya nak bagi kita lebih faham, maka saya nak bawakan satu lagi versi yang Sahih Muslim. Yang mana hadis ni boleh jadi macam ni. Baik, cerita dia begini. Dalam Sahih Muslim, hadis ni lebih panjang. Nabi SAW, ini cerita ni berlaku time bila ni? Yang boleh keluar balik hadis ni, riwayat ni time bila? Dalam ni dicerita, Imam Muslim cerita, Imam Nawawi cerita dalam syarah Sahih Muslim, dia kata lamma tufiya Rasulullah SAW, ketika mana wafatnya Nabi SAW, yang manusia itu istakhlafa Abu Bakar, mereka itu mengingkari Abu Bakar. Ini cerita yang berlaku ni. Pada tahun ke-11 Hijrah, bila Nabi SAW wafat, maka terdapat Ahlul Riddah, golongan yang mengingkari Sayyidina Abu Bakar. Mereka ingkar Sayyidina Abu Bakar. Apa berlaku? Kat sini kata apa? Dalam hadis sebut, wa kafara min kufri minal Arab. Orang Arab ni kebanyakannya dia ni kufur. Ada yang murtad secara terang-terangan, dan ada yang murtad kerana mengingkari hukum Islam. Baik. Kat sini dia kata apa? Anna ya'lama anna ahlul riddah kanu sinfain. Sinfun, ahlul riddah tu terbahagi kepada dua golongan. Selepas Rasulullah SAW wafat, terbentuk ahlul riddah. Ahlul riddah ni orang yang murtad, keluar daripada agama. Kata Al-Khattabi dalam ni, Imam Muslim riwayat, petik kata-kata Al-Khattabi, golongan ini ada dua golongan. Golongan yang pertama ialah irtaddu an dini, orang yang memang keluar agama secara terang-terangan. Mereka ni keluar agama secara terang-terangan. Wa hadhil firqati taifatan, dan golongan yang keluar agama secara terang-terangan ini dan mengiktirafkan kekufuran mereka secara terang-terangan ini ada dua geng, kita. Dua geng. Selepas Nabi wafat, muncul dua golongan utama yang memang murtad jelas. Yang pertama ialah dia kata kat sini,
Ahaduhuma ashabu Musailamah bin Hanifah, iaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Yang pertama golongan pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah ni dia mengaku jadi nabi sejak Rasulullah ada lagi. Dia siap hantar surat dekat Nabi. Dia kata min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Dia hantar surat. Dia kata sebagaimana Allah telah perintahkan hang wahyu, aku pun dapat wahyu. Why don't kita share wilayah? Hang jaga belah Madinah, aku jaga belah dia lah. Dan kat sini dia sebut belah-belah kawasan Musailamah ni dia nak pergi ke arah Syam sikit. Tak ada sampai Syam lagi, tapi Musailamah ni. Jadi Nabi balas kat dia min Muhammad Rasulullah ila Musailamah Al-Kadzdzab. Sejak daripada itulah gelaran dia Musailamah Al-Kadzdzab. Dia ni memang penipu lah tuan-tuan. Nanti dia menikah dengan seorang perempuan nabi palsu nama Syuja'ah. Dia menikah dengan nabi palsu perempuan. Antara mas kahwin dia adalah dikurangkan perintah solat. Orang tanya dia, hai, Nabi menikah dengan Nabi seorang lagi, yang kau menikah kosong saja ke? Tak ada ke apa nama ni mas kahwin? Dia kata mas kahwin dia najisat. Dia duduk termenung lama, dia buat lagu terima wahyu. Dia kata okey, hari ni semayang wasak dengan lohak cuti. Allah bagi cuti pasal Nabi kahwin. Musailamah ni merapu lah tuan-tuan, baca sejarah dia memang merepek lah. Tapi orang ikut dia. Ada orang ikut tuan-tuan. Ajaran sesat ni kadang-kadang kita nampak merapu, lawak lagu mana pun akan ada orang yang ikut. Itu rasam dunia. Wa ghairihim alladhi sadaquhu ala da'watihi fin nubuwah, dan orang-orang yang mengikut dia dan membenarkan kenabian dia, pengikut dia. Yang kedua wa ashabul aswad al-ansi. Yang kedua golongan para pengikut al-aswad al-ansi. Ini seorang lagi. Bila saya kata Musailamah Al-Kadzdzab, mungkin tuan-tuan kenal ya, dia dah nabi palsu tu kan, kebanyakan orang kenal. Tetapi al-aswad al-ansi tuan-tuan biasa dengar tak? Ada mungkin yang biasa dengar, ada yang tak biasa dengar. Dia dah. Kebanyakan biasa dengar tak al-aswad al-ansi ni? Biasa tak? Dah lah. Okey. Al-aswad al-ansi ni dia macam Musailamah juga, tapi dia dekat Yaman. Dia ni nabi, mengaku jadi nabi palsu, dan dia juga ahlu sihir. Dan dia ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam Bidayah wa Nihayah, sejarah dia, orang Islam dah pancung kepala dia putih, kepala dia masih bercakap ni. Pasal dia ni memang sembah setan, senang apa? Al-Aswad Al-Ansi ni, kepala dia masih bercakap lepas dia dah dipancung oleh orang Islam dah. Dahsyat. Fitnah yang dia dibawa dekat Yaman tu sangat dahsyat. Saya bagi cerita mudah dah begini tuan-tuan. Kan di penghujung usia Rasulullah, Nabi hantar Muaz bin Jabal pergi Yaman. Bila Muaz bin Jabal pergi Yaman, jadi semasa Nabi SAW berada di Madinah, Nabi wafat, Muaz tak ada. Muaz ada kat Yaman. Jadi masa tu Yaman baru saja duk sebak-sebak Islam. Nabi wafat. Bila Nabi wafat, dengar berita tu dekat Yaman, geng-geng Al-Aswad Al-Ansi ni jadi berani sebab Muhammad yang di Madinah tu telah meninggal. Jadi bayangkan Muaz bin Jabal dengan beberapa orang sahabat yang kecil berada di Yaman ini, mereka terkepung oleh orang bukan Islam dan pada pengikut Al-Aswad Al-Ansi ni, nabi palsu dan kaki sihir ni. Dahsyatlah tuan-tuan perjuangan mereka dekat Yaman tu, yang akhirnya mereka menang lah. Contoh tu sangat panjang tuan-tuan. Ada masa saya akan selit lah bagaimana perjuangan mereka lawan dengan Al-Aswad Al-Ansi, tokoh sihir dan nabi palsu ni. Jadi kat sini dia kata apa? Golongan yang kedua ialah ashabul al-aswad al-ansi. Wa man kana fihi, dan orang-orang yang mengikutnya min ahli Yaman, daripada kalangan orang Yaman. Tadi tu. Baik. Dan kata Al-Katabi, golongan ini faqatalahum Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan golongan ini Sayyidina Abu Bakar memang perangi depa dengan perang betul lah. Hantar tentera pergi lawan dengan depa, bunuh depa. Ini adalah hadis ni lah, termasuk dengan hadis ni. Itu depa memulakan. Depa yang kata Muhammad itu bukan Rasulullah, depa dah mula sembah-sembah benda-benda merapu, maka diperangi depa. Okey, baik. Tapi hadis ni betul-betul dia terbit diriwayatkan semula sebab apa? Yang kedua, iaitu wa ta'ifatul ukhra, irtaddu an dini wa inkaru syara'il wa tarakus salah wa zakah wa ghairihima. Iaitu golongan yang kedua, golongan yang dia tidak murtad secara terang-terangan, tetapi dia mengingkari kefarduan. Dia mengingkari kefarduan apa ni? Kefarduan zakat. Dia tak mau bayar zakat. Dia bagi hujah, dia kata apa? Ayat yang Allah suruh Nabi khuz, ambil zakat dari kalangan orang Islam tu, kata depa tu ayat Quran. Depa berhujah dengan ayat Quran. Depa kata ayat ini Allah suruh Nabi yang ambil zakat. Jadi Abu Bakar bukan Nabi. Jadi bila Nabi dah meninggal dunia, maka tak perlu lagi bayar zakat. Orang dia pegang lagu tu.
Mereka mula mengingkari kefarduan Islam. Sebab tu dalam hadis ni tuan-tuan dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa yuqimus solah wa yu'tuz zakat. Cerita dia, Sayyidina Abu Bakar kata, Sayyidina Abu Bakar petik kata-kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi orang sehingga akan dia mengucap dan dia menunaikan solat dan dia mengerjakan solat dan menunaikan zakat. Jadi ayat ini adalah golongan yang mereka memisahkan. Dia berkata kami mengucap, kami memang tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kami sembahyang, cuma kami tak membayar zakat sebab zakat dah tak ada dah. Oh, dia pakai poin tu. Jadi bila cerita ni sampai kat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar siapkan tentera nak pergi serang depa ni. Masa Sayyidina Abu Bakar nak hantar tentera nak pergi serang depa sebab depa tak membayar zakat, Sayyidina Umar tanya Sayyidina Abu Bakar. Itu cerita dia. Hadis ni boleh keluar balik ni. Sayyidina Umar tanya, takkan sampai nak perang kata. Depa mengucap. Sayyidina Umar kata, wahai Abu Bakar, takkan sampai nak pergi perang mereka. Sebelum ni yang pergi hantar tentera serang Musailamah, tak apalah, mereka memang murtad betul. Hang hantar tentera serang Al-Aswad Al-Ansi, tak apalah, memang murtad betul. Ni golongan kedua, ni golongan yang dia tak murtad, dia cuma tak bayar zakat dan dia petikai zakat, tapi dia sembahyang, tapi dia mengucap. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, sebab aku dengar Nabi pernah kata, ni tu cerita dia. Nabi pernah kata, aku disuruh untuk memerangi orang yang tak mengucap dan orang yang tak solat dan tak bayar zakat. Bermaksud orang yang memisahkan antara solat dan zakat kena perang. Dah lah mereka memisahkan. Dia macam ni tuan-tuan. Kalau dia tak bayar zakat saja, tetapi dia tak ingkar zakat, boleh terima lagi, dia dosa lah. Han tak bayar zakat, tak ada duit, tapi zakat ni wajib dah. Wajib lah, tak apa lagi. Bukanlah tak apa, berdosa lah. Cuma dia tak dikira murtad sebab dia tak ingkar ayat Quran. Orang tu dia tak semayang, tapi bila kita tanya dia, semayang tu wajib ke tak? Wajib lah. Habis tu orang semayang tak? Aku tu lah masalah aku tak semayang, tapi semayang tu wajib aku tak. Mereka ini kata ulama masih dikira Islam, walaupun ada hadis man taraka solah muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, dia dikira kafir. Tapi ulama dalam mensyarahkan hadis ni mengatakan dia bukan kafir mutlak. Dia bukan kafir mutlak, dia bukan kafir yang keluar Islam, tapi dia kufur an dinillah. Dia mengingkari Allah tapi dia bukan keluar Islam. Okey. Baik. Jadi orang yang dia tak semayang tapi dia tahu semayang tu wajib, maka dia taklah sampai kafir, tapi dia berdosa besar lah. Tetapi berbeza dengan orang kata, hang semayang tak? Aku tak semayang. Kenapa orang tak semayang? Semayang mana wujud? Semayang tu ulama reka ya, tak wujud dah semayang tu. Mana ada semayang? Yang tu kafir. Baik. Maka kata Sayyidina Umar, mereka ni semayang, mengucap, tak bayar zakat ya. Kata Abu Bakar, bukan tak bayar zakat saja, mereka ingkar zakat. Dia kata zakat tak ada dah. Setelah Rasulullah tak ada, zakat mana ada dah. Baik, jadi macam tu. Baik. Dan kenapa Sayyidina Abu Bakar sampai hantar tentera ni, apa cerita ni kan? Saya baca sikit baik. Setelah kewafatan Nabi tu, okey, mereka itu adu ila ma kanu alaihi fil jahiliyah. Mereka tu kebanyakan orang Islam, saya ulang sekali lagi, kebanyakan orang Islam mula ingkar wa adu ila ma kanu alaihi fil jahiliyah. Dia pun kembali kepada kehidupan jahiliyah balik. Dah mula kuih ramai. Dia mula dengan zakat lah. Lepas tu dia mula kuih mampu. Bunga-bunga tu nak jadi dah. Masa awal-awal pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Dan dalam ni kata apa? Falam yakun yasjudallahu ta'ala fil basitil ardi illa fi salasati masajid. Sehingga kan dalam empayar Islam masa tu, orang dah tak sembah Allah dah. Nampak tak? Kecuali hanya pada 3 daerah. Dalam ni kita 3 masjid. Dah tak didirikan masjid dah. Dah tak didirikan solat dah. Masjid-masjid yang ada tu orang pakai takpi dah. Tuan-tuan, masa tu kita nak illa fi salasatil masajid. Melainkan hanya pada 3 masjid saja yang masih hidup. Yang pertama Masjidul Makkah, itu Masjidil Haram lah. Maksud orang-orang di Mekah masih semayang 5 waktu dan sebagainya, masih ikut Islam yang betul. Yang kedua wal Masjidul Madinah, yang kedua Masjid Nabawi.
Dekat Madinah tentulah sahabat ramai dan masih sembahyang macam biasa. Yang ketiga, wal Masjidul Amdul Qais. Dan yang ketiga, masjid, nama ni tuan-tuan penting ingat nah. Masjid nama yang ketiga ni nama dia Masjid Amdul Qais. Terletak di mana? Masjid Amdul Qais fil Bahrain, di Bahrain. Tapi bukan Bahrain yang luar ni tu. Bahrain tu sekarang ni kalau dekat dia dalam Saudi lah. Kalau tuan-tuan pi travel Saudi sekarang, tempat tu Al-Hassa. Al-Hassa tu Bahrain kat situ. Baik. Di situ ada satu masjid nama dia Masjid Al-Qais. Masjid tu masjid yang di luar Masjid Nabawi yang pertama yang didirikan solat Jumaat berjemaah. Masjid pertama. Masjid yang di luar Masjid Nabawi, masjid yang maksudnya qaryah yang lain, yang pertama sekali dibina dan didirikan solat Jumaat. Masjid tu keberkatan dia ada lah. Jadi bila orang lain bakat tinggal masjid, bakat tak sembahyang dah, 3 masjid ini saja yang masih bertahan. Masa itu, masa itu. Fil Bahrain fil qaryati yuqalu laha Jawasa. Dan lebih tepat lagi dekat masjid tu terletak dekat daerah Bahrain, dan lebih tepat masjid tu terletak dalam kampung yang disebut dengan nama Kampung Juwasa. J-U-W-A Alif. J-U-W-A-T-H-A lah, Juwasa. Penting dengar nama kampung ni lah, Juwasa. Jadi penduduk kampung Juwasa ni yang di luar Madinah dan Mekah, mereka ni masih kukuh memelihara Islam mereka. Mereka bayar zakat, mereka sembahyang, mereka tak mensyirikkan Allah, mereka tak ikut perbuatan jahiliah. Tetapi apa berlaku tuan-tuan kepada mereka ni? Golongan-golongan murtad yang lain mula petikai mereka. Golongan-golongan murtad yang lain mula kata, ulun apa-apa ni, Nabi dah tak ada dah, apa dah ikut apa lagi Abu Bakar. Dia dah mula macam tu dah. Apa berlaku tuan-tuan? Mereka ini dikepung. Mereka ni sampai tahap keliling Bahrain itu, penduduk kampung tu semua pakai tak ikut dah. Maka penduduk kampung Juwasa tu saja yang masih lagi teguh memelihara agama mereka. Maka penduduk Juwasa ini dikepung macam yang berlaku dekat Gaza hari ni tu. Ibarat kata seluruh Malaysia ni dah tak sembah Allah dah, tak ikut agama dah. Tiba-tiba kampung Padang Menora, Padang Menora ni, kampung ni saja, Riverside ni saja yang betul-betul pegang agama. Jadi seluruh Penang ni kepung kita. Nak keluar pergi kerja tak boleh, makanan disekat, air disekat. Ini yang berlaku kepada penduduk Juwasa. Sebab tu dalam ni dia ulang satu hadis, satu syair seorang lelaki nama dia rajulun min Bani Abi Bakrin bin Kilab. Seorang lelaki nama dia Abdullah. Dia hantar satu surat. Dalam surat tu ada syair, yang syair tu dia minta agar sampai kepada Abu Bakar dekat Madinah. Pasal terputus hubungan. Orang kat Madinah tak tahu apa cerita ni, apa berlaku. Sebab Juwasa ni duduk dekat hujung Bahrain, mereka ni kena kepung, tak ada orang tahu. Mereka kena pukul, kena hina, kena sekat makanan, kena sekat minuman. Mereka sampai tahap mereka berlindung dalam masjid tu. Berapa lama tuan-tuan? Kena kepung. Keliling dunia mereka kepung mereka. Pemerintah Islam masa tu Sayyidina Abu Bakar duduk kat Madinah, tak tahu cerita. Sampailah Muhammad daripada Bani Bakar bin Kilab ni, dia karang satu syair. Syair ni sedap lah, tapi bahasa Arab lah. Ala abligha Aba Bakrin rasula wa fityan al-madinata ajma'ina fahal lakum inni qaumun kiramin qu'udu fil jiwasa muhsariya ka'anna dima'ahum fi kulli fajjin dima'al badani taghshiyan nazarina tawakkalna 'ala ar-rahmani inna wajadna an-nasra lil mutawakkalina. Syair lah, syair itu panjang. Bukanlah panjang, takat tu je lah. Tapi kalau orang yang pandai dia baca sedap lah. Saya tak erti nak baca cara syair Arab, saya tak erti. Tapi syair ni dihantar kepada Sayyidina Abu Bakar, sampai kat Sayyidina Abu Bakar. Apa makna syair ni? Anna abligh Aba Bakrin Rasulullah, wahai utusan, bawalah kabar kami kepada Abu Bakar. Wa fityan al-madinatil ajma'ina, dan kepada seluruh anak-anak muda dekat negeri Madinah, dia kata. Fahal lakum ila qaumin kiram, tidakkah sampai kepada kamu berita tentang kaum yang mulia? Qu'udu fi Juwasa muhsarina, yang dipaksa duduk dekat Juwasa, yang dikepung seluruhnya di seluruh Juwasa. Dia bercerita pasal depa lah.
ka'anna dima'uhum fi kulli fajjin, darah-darah mereka mengalir daripada setiap sudut dan tempat. Jadi dia cerita kat Sayyidina Abu Bakar, wahai pemerintah dekat Madinah, tolonglah kami yang memelihara agama dan akidah kami terperangkap dekat kampung Juwasa ni. Seluruh keliling kami, kepung kami, sekat makanan, malah duit kami, kepung kami, penjarakan kami dalam penjara terbuka, kami lapar, kami mati, kami berlaku. Maka dia hantar surat kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar respon, tuan-tuan, seperti mana yang berlaku dekat Gaza hari ni lah. Bila Gaza kena kepung, ala abligh Abu Bakrin Rasulah, sampaikan berita ini kepada Abu Bakar. Jadi begitulah orang Gaza pun, sampaikan berita tentang kami kepada para pemerintah Islam seluruh dunia. Wa fityanal madinatil jami'a, kepada seluruh orang Islam atas dunia ni. Fahal lakum ila qaumin kiram, takkah kamu sampai berita kat kamu tentang satu kaum yang mulia. Qu'udu fi Juwasa, kita tukar, qu'udu fil Gaza, yang dikepung dekat Gaza. Cuma bezanya tuan-tuan, dahulunya ada Abu Bakar yang respon surat ini. Kita sekarang menantikan aina Abu Bakar. Aina Abu Bakar fi zamanina, di manakah Abu Bakar pada zaman kita ini? Man Abu Bakar fi zamanina, siapakah Abu Bakar pada zaman ini yang nak respon syair ini tuan-tuan? Syair ini yang ditulis oleh Abdullah ini telah direspon oleh Abu Bakar dengan menghantar tentera dia untuk pergi. Tetapi kita sedang menantikan siapakah Abu Bakar pada zaman kita ini. Tuan-tuan, Abu Bakar hantar tentera yang dipimpin oleh Al-A'la Al-Hadrami. Al-A'la Al-Hadrami ni tuan-tuan, pimpin tentera Abu Bakar hantar ni. Bila dapat surat ni, Abu Bakar tak tunggu lama, hantar tentera nak pi halah ke Bahrain, nak pi ke kampung Juwasa tu, nak bebaskan orang Islam yang terkepung dekat sana. Tuan-tuan, Allah uji pula tentera ni. Bila Al-A'la Al-Hadrami bergerak dengan tentera dan beberapa ratus orang, pi dengan tentera, dengan unta, dengan kuda, bawa kelengkapan ni sampai di pertengahan jalan dekat padang pasar yang kosong kontang tu tuan-tuan. Depa turun ni nak rehat saja. Baru turun tak dan berapa minit tiba-tiba Allah takdirkan kuda dengan unta depa jadi tak terus duduk. Jadi lagu kelupak lari. Tak ada berapa ratus ekor unta dengan kuda depa ni lari. Depa turun. Tuan-tuan bayangkan, depa tu dekat tengah-tengah padang pasir, semua senjata, semua daging, semua makanan duk atas unta dengan kuda depa. Depa turun saat nak rehat, turun tu tiba-tiba tak tahu apa jadi. Kuda dengan unta depa jadi kelupuk, lari terus. Lari semua. Sekok pun tak tinggal. Tinggal depa sekujur tubuh yang kia, orang muda tu kia, tak tahu nak buat apa. Tengah-tengah padang pasir, pedang duk kat atas kuda tu, makanan atas kuda tu, baju atas kuda tu, air atas kuda tu. Tuan-tuan, derita yang sangat lama. Padahal depa ni tentera yang nak pergi tolong orang Juwasa tu. Allah uji lagi. Depa pun duduk bertayamum, solat sampai ke malam, sehari 2 hari tak tahan sampai nak mati dah. Pasal tak ada makanan, tak ada apa. Nak bergerak pergi mana tak tahu. Tengah-tengah padang pasir yang kontang ni. Tengah malam tu Al-A'la Al-Hadrami gerak semua, bangkit semayang ramai-ramai sampai subuh jemaah. Lepas subuh tu terus berdoa, masa matahari nak naik, tiba-tiba Allah takdirkan ada tasik di sebelah mereka. Muncul tasik kat sebelah mereka. Serta dalam beliau ni ayah sebut tuan-tuan kisah tersebut. Tasik yang luas sebelah mereka, air yang sangat jernih dan sedap. Maka mereka pun pergi minum air tu. Sedang mereka tengah minum air tu, tiba-tiba takdir Allah, kuda dengan unta mereka tu mai balik macam satu pasukan buria. Mai bergerak ramai-ramai, satu geng bergerak mai kat mereka. Slow mai kat mereka, mai balik. Lagu orang suruh mai. Tuan-tuan bayangkan bagaimana pertolongan Allah kepada mereka pada masa tersebut. Okey dah dekat tuan-tuan cerita ni. Boleh ikut lagi tak hari ni? Saya tak pi syarah kepada syarah yang biasa. Lagi nanti takut kita jadi tak banyak ni. Saya pi kepada syarah dalam syarah Sahih Muslim tu dan saya nak bawa beberapa cerita lain sebagai contoh. Baik. Apa lagi? Maka depa pun dah siap dengan makanan. Binatang-binatang depa boleh minum dah. Depa dapatlah panggang balik makanan, daging semua makan siap semua. Bergeraklah depa pi ke Juwasa. Sampai ke Juwasa ni depa lawan lah. Depa hantamlah orang kepiak ni. Yang kepung orang Juwasa ni. Lawan. Cuma orang Juwasa ni depa ada, bukan orang Juwasa, orang yang
orang juasa ni, mereka ni ada intelijen. Mereka dapat tahu info awal, maka sebahagian besar dalam kalangan mereka ni lari awal. Tuan-tuan, mereka lari awal. Sebelum pasukan Al-A'la Al-Hadrami sampai, mereka lari awal. Mereka lari pergi mana tuan-tuan? Mereka lari seberang laut. Dia dah sebut dalam riwayat, mereka lari pergi seberang laut. Mereka ambil kapal, mereka lari. Jadi bila Al-A'la Al-Hadrami sampai, bebaskan penduduk dekat perkampungan juasa. Tanya, mana pergi ketua orang jahat ni? Mana pergi Netanyahu semua ni? Betul, lari dah. Mereka ambil kapal, lari. Maka tuan-tuan, Al-A'la Al-Hadrami kata kepada tentera komando dia ni, jom kita ligan. Ligan sampai ke tepi pantai tuan-tuan, naik kapal dah. Naik kapal dah. Dalam sebut daripada kapal dah belayak dah. Al-A'la Al-Hadrami kata, ikut aku. Dia terus baca satu doa. Doa tu dalam Bidayah Nihayah Ibn Katsir bawakan lah. Petikan doa tu panjang lah. Dia kata kepada tentera dia, ikut baca doa ni, ikut. Dia pun baca. Okey, dah baca, jom ikut. Terus dia jalan kuda di atas laut. Pedekah, bukan jalan. Pedekah kuda di atas laut. Tak jatuh langsung. Ligan, bayangkan puak depan naik kapal, puak belakang naik kuda. Al-A'la Al-Hadrami ni sahabat. Sahabat memang banyak karamah. Tuan-tuan kalau baca sejarah Khalid Al-Walid juga ada karamah dalam perang. Jadi biasa, sahabat ada karamah, sahabat mulia. Maka kapal terang mana sangat. Tak boleh laju lah, tunggu kapal layak, tunggu angin kan. Tapi bila main kuda ligan, dia dapat tangkap pokok ni dan dia bunuh habis. Berbunuh habis. Golongan yang mengingkari dan mendustakan Allah, mengingkari kefarduan zakat dan memerangi orang Islam. Itu yang berlaku dekat Juasa. Kalau kita nak nisbahkan dengan apa yang berlaku dekat Gaza hari ni, lebih kurang lah. Cuma ialah dalam konteks Gaza hari ni, kita tak boleh lah simply kita nak salahkan. Macam mana saya nak kata, susah tuan-tuan dalam cerita tentang Gaza ni. Dia tak boleh kita simply accuse siapa-siapa senang-senang. Kita tak boleh kata Arab jahat tak berjuang. Arab juga berjuang tuan-tuan. Arab lawan dengan Israel tahun 48, tahun 56, tahun 67, tahun 73 kan. Nak kata Qatar tak tolong, Qatar tolong banyak. Malaysia tak tolong, kita pun bagi duit banyak kat depa. Nak kata kita tak tolong pun tidak. Tapi dia sini tuan-tuan, bagi saya lah, isu Gaza ni, orang Islam kena ada seorang kepala yang dia berani hadap. Dia kena jadi kepala kepada semua negara Islam ni untuk pi. Tak apa, jangan seorang pun terlepas. Kalau seorang pun terlepas, lagi dia akan jadi macam isu sebelum ni lah. Mesir dengan Syria dengan Jordan pi, Saudi tak pi, maka Saudi untung, hak ni kena teruk. Itu nampak jadi gitu. Pasal dia bermain dengan geopolitik. Saya bagi contoh baru-baru ni orang jadi isu Yaman, Houthi bukan Yaman, kerajaan Yaman. Pasukan tentera Houthi tembak peluru ke Israel kan. Lepas tu Saudi pergi tembak, intercept. Satu sudut kita nampak Saudi jahat lah, macam sokong Israel. Tapi Saudi mungkin dia fikir di pihak dia, kalau aku tak tembak sekali lagi, peluru pandu lintas atas kepala aku. Maksudnya Yaman ni dia macam Singapura, Israel macam Thailand, Saudi macam Malaysia. Peta dia begitu. Jadi bila bukan Yaman tembak, Houthi di Yaman tembak, maka dia akan lalu atas kepala ruang udara. Kalau lalu atas ruang udara Saudi, maka automatically ruang udara Saudi akan jadi ruang udara yang tak boleh terbang mana-mana flight. Tuan faham tak? Flight tak boleh terbang. Bila flight tak boleh terbang sekali lagi, apa pun tak boleh umrah ke apa ke, jadi zon perang. Jadi Saudi ambil langkah awal, dia tembak siap-siap. Satu segi kita nampak dia jahat, tapi bila kita cuba duduk dalam kasut dia, kita nampak tak? Sebab tu saya kata isu Saudi, isu Gaza, Israel ni dia bukan isu jom aku nak pilih ni juga, hampa lambat sangat aku nak pilih. Dia bukan lagu tu. Walaupun saya tahu kata-kata saya ni akan ada orang marah, tapi yang marah ni anak-anak kecil, anak muda yang dia tak faham geopolitik, dia tak faham kaedahnya, seni dia. Kita boleh redah api, boleh, tapi dengan syarat kita punya semua api kena ada seorang lead. Saya tahu cakap-cakap sini orang kata macam-macam lah. Orang kata pengecut ni cakap-cakap orang yang baru Israel. Pipi gambar lah. Bukan kita nak nafikan. Siapa tak sayang Gaza tuan-tuan? Siapa rela tengok anak-anak Islam dekat Gaza yang meninggal, yang mati? Kita tak boleh tengok video tu. Tidak, anak-anak kecil yang hospital kena bom, bekalan makanan kena bom. Siapa boleh sabar tengok? Cuma dia ada seni dia tuan-tuan. Sebab tu kita mengharapkan ada satu pemimpin yang bangkit, yang tahu nak kata. Kalau seorang pergi lagi hak ni buat lepas tangan, kita kena sekali lagi. Bukanlah kita kena, dia ada sekatan macam-macam, kacau pula kita.
Kalau kita pergi semua, nak sekat berani. 57 negara Islam dunia, termasuk dengan Rusia, termasuk dengan China, termasuk dengan Chile, Venezuela, mana lagi negara yang sosialis punya blok. Semua sokong belah kita. Dia nak sekat apa? Dia tak boleh sekat. Tapi kalau seorang dua pihak lain, kami tak mau pergi kami tak boleh pergi kan. Ya. Malaysia nak hantar tentera, keluar kapal. Hang nak lalu kat mana? Nak lalu Singapura tak bagi. Nak lalu Thailand tak bagi. Nak keluar simpang tak boleh pergi lah. Itu maksud saya. Dia bukan simply kita pengecut, tak mau pergi. Bukan cerita pengecut, nak pergi kat mana? Tuan-tuan faham tak maksud saya ni? Sebab tu dia kena satu orang, dia kena pimpin semua. Baru kita boleh gerak sama-sama. Jadi pasal apa-apa kita ada komuniti negara Islam yang kuat. Dekat 60 negara Islam. Siapa nak lawan kami? Tak apa yang tu. Tapi lah ni masalah dia, kita tak ada seorang pemimpin itu yang boleh pimpin satu pasukan Islam ni, ketumbukan Islam yang universal ni. Yang bila kita bergerak atas satu suara, mereka tak boleh buat apa. Kata mereka nak sekat minyak, mereka nak sekat ekonomi. Sekat. Kami boleh main sama-sama kami. Kami sekat minyak hampa tak boleh terbang. Tempat terbang apa? Jet hampa tak boleh terbang. Tak ada minyak kepada kami. Tapi tak ada satu suara itu. Yang kita dah menantikan satu suara tu. Ya. Inna Allah yu'ayyidu hadha ad-din birrajulin fajir. Allah akan kuatkan agama ni dengan lelaki yang jahat. Jahat tu bukan mana jahat tak ada agama, tapi dia rempang, dia kahak, nampak lagu buah sikit, tu fajir. Dulu kita duk nampak macam Abdul Nasir ke, Saddam Hussein ke, Gaddafi ke, kena orang macam tu. Duk tunggulah siapa. Sebab tu saya ingat tuan-tuan, zaman sekarang ni bukan zaman kita nak menuding jari. Masalah dengan umat Islam ni, kita ni tak pernah rasa kita salah. Kita maaf sebut. Bila main isu Palestin Gaza ni, kita cepat-cepat nak bangkit, angkat tangan. Aku nak bunuh siapa? Aku nak hantam siapa? Aku nak tibai Mesir lah. Aku nak tibai Saudi lah. Aku nak tibai Syiah lah. Aku nak hantam Malaysia lah. Kita kan nak bohong. Ya sang kita nak tak mau makan McD, silakan. Tapi kita janganlah cerca pekerja McD tu. Kan dia juga anak Melayu. Yes, mudah-mudahan dia cari kerja lain. Tapi kita janganlah kita buat depa tu macam musuh kita. Saya tengok dekat media sosial kan, kadang-kadang bila pekerja McD yang buat ayat sedih kan, kadang depa cerita pasal kerja gaji kena potong, kita gelak kata bubuh dia, hantam dia. Loh, dia bukan Yahudi, dia nak Melayu Islam. Kadang-kadang benda ni sepatutnya menyatukan kita, tapi dia jadi kita berpisah. Kita jadikan benda ni sebagai poin-poin kita nak cerca orang, kita nak hantam orang. Siapa lebih Palestin daripada orang lain? Itu bukan masanya. Kita mula kata orang Mesir jahat, orang Saudi jahat, orang Syria jahat, Hamas pun Yahudi, Hamas pun Syiah. Tuan-tuan, ini bukan tempat dia. Ini sebab tu tuan-tuan, bila berlaku apa-apa masalah kepada umat Islam ni, kita berbalik kepada basic. Solat 5 waktu kena kuat. Solat jemaah di masjid, yang tu kita kena kuat betul tuan-tuan. Pertolongan Allah mesti sampai. Wasta'inu bis sabri was salah. Kita minta pertolongan Allah dengan sabar dan solat. Berapa ramai dalam kalangan kita yang mengusung bendera Palestin, yang mengikat maflah Palestin, tapi dia mengabaikan perintah 5 waktu solat. Betul kita bertanya, mana pertolongan Allah? Kita sendiri tak bangkit semayang. Tuan-tuan setuju tak dekat Malaysia ni, berapa orang yang tak semayang lagi ramai pada orang semayang. Orang semayang tu kita tak bahagi lagi tu, yang cukup 5 dengan tak cukup 5. Betul tuan-tuan? Lepas tu kita bertanya, mana pertolongan Allah? Kita tak mau tolong diri sendiri. No? Lepas tu kita kira nak hantam orang. Kadang-kadang saya susah hati tengok media sosial ni. Orang tu tak betul, orang ni tak betul, orang tu pengecut, orang ni pengecut. Adalah baru ni dia bertanya seorang general pencen Malaysia tu, kenapa kita tak hantar tentera? Maka general ni dia ceritalah di sudut politik, di sudut kesatuan negara dunia, Malaysia ni terikat dengan perjanjian itu, terikat perjanjian ini, persepadanan itu. Kita tak boleh nak keluar pergi saat lagi ada sempadan negara yang akan halang kita. Dia cerita di sudut itulah realiti. Saya baca kat komen depa maki dia, berkata hang ni bodoh, pengecut, bara Israel tak guna pondan. Apa orang Islam tuan-tuan jadi sampai tahap ni? Saya ingat bila isu Palestin Gaza ni kita boleh berubah. Kita boleh muhasabah. Doh. Kita hantam orang ni macam kita ni tak mulia, tak tahu. No. Saya geram pada golongan ni, hang kutip 5 orang nama budak-budak ni. Bawa pergi terus geram ya. Nak tengok terang mana kan. Amboi kan. Bubuh orang ni sedap-sedap. No. Dia bukan semudah itu. Kita cakap pandai lah kita duduk jauh kan. Sebab kita duduk kita tak menghadapi dilema itu.
No? Allahu Akbar. Tuan, dalam tahun 752 Hijrah, saya cerita sikit dah dalam muka, minta maaf. Dalam tahun 752 Hijrah, nak cerita lagi, cerita siap-siap lah. Cerita tu kaitan dengan hadis ni juga lah. Sebab hadis ni kata apa nama ni, fa iza fa'alu zalik asamu minni dima'ahum, kan. Saya minta tuan-tuan kalau boleh bulat dekat perkataan asamu tu. Nah, asamu tu maknanya terpelihara. Siapa yang mengerjakan mengucap solat, zakat, fa iza fa'alu zalik, siapa yang buat benda tu, asamu minni dima'ahum, terpelihara daripada aku darah mereka dan harta mereka, kan. Asamu tu makna terpelihara. Sebab tu Nabi disebut Nabi maksum. Okay tak? Maksum ni isim maf'ul, Nabi terpelihara daripada dosa. Nah, jadi asamu ni maksudnya depa ni kalau depa jaga mengucap, jaga solat, jaga zakat, depa ni terpelihara daripada Islam. Maksudnya apa? Orang Islam bertanggungjawab jaga depa. Tu maknanya. Kalau orang depa tu Islam dan mengerjakan semua perbuatan Islam, kita kena jaga depa. Kita haram menumpahkan darah depa. Kita haram menjatuhkan maruah depa. Kita haram mengumpat dan mengaibkan depa. Tak boleh. Itu bermaksud Islam ni jaga kita sebenarnya, tuan-tuan. Kita tak boleh mengumpat sama-sama Islam. Hatta bukan Islam kita tak boleh mengumpat juga kalau tak ada isu, kan. Kalau dia itu menghormati Islam. Tapi berapa ramai dalam kalangan kita mengumpat sama-sama kita, kita cerca sama-sama kita, kita fitnah sama-sama kita. Itu yang kita tanya pertolongan Allah tak sampai. Kita yang tak mau berubah. No? Asamu, kata Nabi, kalau kita melaksanakan semua tu terpelihara. Bermaksud as a Muslim, saya diharamkan untuk merosakkan harta benda dia. Tak boleh hukum dia suka-suka hati. Tak boleh pukul dia suka-suka hati. Tak boleh malukan dia. Tak boleh sebab aib dia. Tak boleh mengumpat dia. Itu bermaksud asamu ni. Islam jaga. Illa bihaqil Islam. Melainkan dengan hak Islam. Bermaksud kalau orang itu dia langgar hak Islam, barulah kita boleh buat dia. Contoh, dia mencuri, baru kita boleh hukum dia. Itu bermaksud kalau dia langgar, baru kita dihukum dia. Selagi dia tak langgar, kita tak boleh buat apa kat dia. Hatta kalau orang tu dia mai curi tabung masjid, tapi ni pedih sikit lah, kita kena tangkap dia dan kita kena serahkan kepada kerajaan, pihak berkuasa. Kita tak boleh pukul dia lebih daripada patut pukul. Tapi memang kadang-kadang kita cakap kita geram, kan. Tapi kalau hakikatnya tak boleh lah. Betapa Islam jaga orang sampai tokoh-tokoh tu. Kita pergi tangkap orang berzina, tak apa dia berzina, dapat syarat semua, hantar kerajaan akan hukum. Kita tak boleh pergi bawa video, pergi rakam dia, tak boleh lebih daripada tu. Betul tak? Berapa ramai hari ni orang langgar perenggan tu. Lepas tu kita tanya, mana pertolongan Allah? Kita langgar berapa banyak perenggan lah dalam Islam lah ni, tuan-tuan. Setuju tak saya? Kita langgar habis semua, lepas tu kita tanya Allah tak tolong kita. Kita tak boleh hukum orang lebih pada kadar dia. Dia berzina, dia akan jawab dengan Allah, dia akan dihukum oleh pemerintah. Kita tak boleh bawa wartawan, tak boleh bawa pergi berumur ramai-ramai, samu dia, maruah dia dan sebagainya. Banyak benda kita dah langgar ni, tuan-tuan. Jadi bila orang tu mengucap la ilaha illallah, maka dan melaksanakan itu, maka dia Islam. Dan yang ujung ni, wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan penyaksian depa itu semuanya atas Allah, Nabi kata. Ini penting. Ini saya nak tutup dengan cerita tu lah, boleh tuan-tuan? Saya nak tutup dengan cerita ni lah. Wa hisabuhum 'ala Allah ni maknanya apa? Penyaksian depa itu, perhitungan depa itu 'ala Allah, atas Allah. Kita tak ada kuasa. Kita ukur atas zahir saja. Bermaksud apa ni? Bagi paling mudah saya ceritalah. Dulu masa perang, masa tu Nabi ada satu perang ni, Usamah bin Zaid yang cerita hadis ni. Usamah bin Zaid ni cucu angkat Nabi, anak Zaid bin Harisah. Dia lawan dengan pasukan musyrik. Lawan, tiba-tiba orang musyrik tu dah jatuh dah, dia ambil tombak dia nak tikam dah. Bila dia nak tikam tu, orang musyrik tu kata la ilaha illallah, dia kata macam tu. Tapi Usamah tekam juga, mati. Bila cerita ni sampai kat Rasulullah tanya Usamah, adakah hang bunuh orang yang mengucap la ilaha illallah? Usamah kata apa? Ya Rasulullah, dia berlakonnya. Dia mengucap sebab dia takut aku bunuh dia. Tuan-tuan, Nabi jawab apa? Hang korek dada dia lah, hang periksa, hang tahu ke dia berlakon tak berlakon? Wa hisabuhum 'ala Allah. Penyaksian dia itu, apa dalam hati dia tu milik Allah, hang tak tahu. Dia bohong, dia jawab dengan Allah. Hang dengar atas zahir dia mengucap, dia Islam, cukup.
Esok tuan-tuan dengar seorang parti DAP masuk Islam, tuan-tuan tak boleh kata berlakon nak pilihan raya. Tak boleh kata macam tu, walaupun dia berlakon. Alah, gerakan pun sama lah, gerakan ke DAP ke sama bahagian buat politik kan, saya kata dua-dua senang. Tak boleh kata berlakon, walaupun mungkin betul dia berlakon. Wa hisabuhum 'ala Allah, dia Islam, kita kena terima as our brother. Kita tak boleh kata hang ni betul ke nak nikah. Dia dulu kan bila orang nikah dengan bukan Islam tu masuk Islam, saya tok kadi kan melawak, ni masuk Islam betul ke, masuk Islam nak nikah. Tak boleh melawak macam tu. Wa hisabuhum 'ala Allah. Tuan-tuan ni maksud wa hisabuhum 'ala Allah, betapa Islam ni baik. Saya bawa contoh yang lain, kisah yang berlaku di Damsyik pada tahun 752 Hijrah. Cerita ni duduk dalam Bidayah wa Nihayah jilid ke-18. Kenapa? Saya takut orang tanya. Jilid ke-18. Jilid ke-18. Muka surat dia berbeza-beza ikut terbitan lah. 582, 540. Yang saya 540. Saya cerita sikit cerita ni lah. Ibnu Katsir kata kisah ini kisah yang ghariban jiddan, kisah yang unik sangat, dia kata. Apa kisah ini? Kata Ibnu Katsir, kisah ni berlaku pada 10 Jamadil Awal tahun 752 Hijrah. Kisah ni berlaku di Damsyik. Dia kata apa? Istaslam al-Qadi al-Hanbali jama'atan min al-Yahud kana qad sadaru minhum naw'il istihza'il bil Islam wa ahli fa innahum hamalu rajulan minhum sifatu annahu mayyit ala na'shin wa yuhalliluna ka tahlilil muslimin amama al-mayyit wa yaqra'una qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya sambung. Kata Ibnu Katsir, ada cerita yang unik yang berlaku di Damsyik pada tahun 752 Hijrah, hari Jumaat kat sini kita apa? Hari Khamis 10 Jamadil Awal. Dia bagi tarikh tu, Ibnu Katsir seronok dia cerita kita. Dan kisah ni berlaku bila dekat Damsyik masa tu orang Yahudi ada 4, 5, 6 orang budak-budak Yahudi. Fitian, pemuda Yahudi yang korang ajak. Dia dah tak ramai, kecil, tapi korang ajak. Memang Yahudi memang macam tu dia. Mereka sikit tapi mereka memporak-perandakkan dunia. Mereka pergi mana pun dunia tak mau mereka, tuan-tuan. Sebab tu kita baca Quran, ihdinas siratal mustaqim. Imam macam tu, sedap imam baca ni. Siratal ladzina an'amta alaihim, siapa? Orang Islam kan? Ghairil maghdubi alaihim, orang Yahudi. Jadi orang Yahudi tu al-maghdub. Al-maghdub wala dhalin. Dhalin tu siapa? Orang Kristian kan? Orang sesat. An'amta alaihim Islam. Maghdub Yahudi, dhalin Kristian. Itu kita dah baca sembahyang tu. Kita minta jadi orang Islam, berlindung daripada jadi orang Yahudi, berlindung daripada orang Kristian. Orang Kristian dhal, sesat. Sebab dia berkata Nabi Isa itu anak Tuhan. Tapi orang Yahudi maghdub. Maghdub ni isim maf'ul kepada ghadab, marah. Bermaksud orang yang dimarahi. Dimarahi oleh siapa? Mutlak. Ghairil maghdubi alaihim. Kami berlindung. Kami tak mau jadi orang yang maghdub, orang yang dimurkai. Oleh siapa? Isim maf'ul yang mutlak, yang tak sebut fa'il, tentulah Allah. Tapi seluruh dunia juga benci depa. Tu makna maghdub. Depa dibenci oleh mutlak. Semua tak suka depa. Allah tak suka depa, manusia tak suka depa, hatta orang Islam tak suka depa, orang Yahudi hak betul pun tak suka depa, orang Eropah pun tak suka kat depa. Orang tak suka kat depa, maghdub, golongan yang dimurkai. Tu depa ni. Kita tengok perangai depa. Pada zaman kurun ke-8 Hijrah ni, Islam tengah berkembang besar. Hebat Islam, besar masa ni, ramai. Depa celah tu duk dapat 5-60 orang, boleh buat gila lagi, tuan-tuan. Apa berlaku ni? Depa buat apa? 4-5-6 orang pemuda Yahudi ni, depa pi ambil kawan depa. Fa innahum hamalu rajulan minhum sifatu annahu mayyit. Depa ambil seorang lelaki, depa ni 6 orang, depa ambil kawan depa, depa bubuh dalam kain kapan dan mensifatkan dia sebagai mayat. Kapan orang Islam? Annahu mayyita ala na'shin wa yuhalliluna ka tahlilil muslimin. Depa ambil kawan depa tu, depa bubuh dalam kain kapan. Dia berikat, depa bubuh dalam randa, depa usung. Tengah-tengah pekan Damsyik yang orang Islam semua ni. Kau ajak hang. Ajak kau. Dia berusul dia teriak. Dia buat teriak tali. Lepas tu wa yuhalliluna, dia tahlil, ka tahlilil Islam, ka tahlil muslimin.
Depa duk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi depa buat main-main. Ya. Lepas tu depa wa yaqrauna, depa baca la qul wallahu ahad, Allahus samad. Depa baca betul tapi depa baca tak boleh orang baca betul lah pasal depa duk dengar kan. Lepas tu depa talqin pula. Ha? Tahukah engkau adakah syurga itu benar, neraka itu benar? Duk perli orang Islam, tengah-tengah pekan orang Islam ni. La ilaha illallah orang Yahudi. Ni orang Yahudi ni. Nah, geram lagi. Ya. Dia boleh buat lagu tu, betul baca Allah. Betul lepas baca tu, yang kawan depan yang mayat ni buka kain kapan lompat. Oh, menari. Depa kurang ajar lah. Depa dalam riwayat dia kata apa? Depa merendahkan, istihza'u bil islami wa ahli. Depa memperolokkan Islam dan para pengikut Islam lah. Orang Islam, dia memperolok orang Islam depan-depan orang Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ha? Lepas tu tuan-tuan, fasami'a bihim minal baharatihim minal muslimin. Orang-orang hak menyigar ni, geng-geng pasar ni dengar, pokok kahak ni dengar, takkan nak biar. Dia pergi kepung 6-7 orang budak muda ni nak tibai dah tuan-tuan. Ha? Nak tibai dah. Tetapi tu yang saya kata tadi tu, depa faham hadis ni. Selagi mana hangpa duduk bawah negara Islam, hang bayar cukai, hang ni zimmi, tu dah cerita Islam dah tu. Tapi masih lagi dikira zimmi sebab dia bayar cukai, dia berlindung bawah negara Islam. Tapi bukan berarti kita kena bela dia dah. Kita kena hantar dekat pemerintah. Ya, maka depa pegang 6-7 orang budak-budak muda ni, fa akhadhahum ila waliyil amr naibul sultanah. Depa bawa kepada timbalan Perdana Menteri Zaid Hamidi kan. Depa bawa pergi jumpa dengan timbalan Perdana Menteri. Cuma tuan-tuan, timbalan Perdana Menteri daripada zaman dulu sampai sekarang tu sebenarnya, siapa dia sepatutnya? Bukan sepatutnya, tradisi Islam, seorang timbalan Perdana Menteri haruslah seorang mufti. Itu hakikatnya. Ya, level itu. Sebab tu mufti Malaysia bila pi persidangan dekat luar negara Islam, orang akan hormat, sehormat-hormatnya sebab level mufti tu sepatutnya dia nombor 2 selepas Perdana Menteri. Cuma dekat Malaysia kita berbeza sebab kita agama ikut negeri, bukan agama ikut negeri, peruntukan enakmen agama ikut negeri. So mufti jadi banyak. Kalau mufti itu seorang, level dia timbalan Perdana Menteri. Itu memang hakikatnya begitu. Daripada zaman dulu lagi tradisi itu dipelihara sampai ke hari ini. Di negara-negara Arab sekarang kalau orang tu mufti, dia punya keraian dia, walaupun bukan posisi, tapi keraian dia itu sama dengan timbalan Perdana Menteri. Keraian dia, ya? Betul dia mufti negara. Ya? Tapi Malaysia berbeza sebab kita mufti negeri, kita tidak ada mufti negara. Jadi dia bawa kepada Zaid Hamidi ni, ya, timbalan Perdana Menteri ni, iaitu seorang disebut sebagai qadi qudah, qadi kepada para qadi, ketua kepada ketua hakim semua. Okey. Dia sikit kena lepas semua orang minta maaf sikit saya nak habis ni ya. Maka jumpa dengan qadi tu, apa qadi tu buat? Qadi tu tanya, popok Yahudi ni, hampa ni korang ajar menghina Islam, tapi hampa baca qul Allah betul. Hampa tahlil pun tahlil betul. Hampa talqin pun betul. Aku bagi 2 option kat hampa. Either hampa ni dibunuh sebab hampa mencerca Islam, menghina Islam, ataupun aku bagi peluang hampa hidup tapi kena masuk Islam. Dalam ni kata, masa tu semua dengar ni, satu pekan ni duk pegang barang nak tibai dah. Keram tuan-tuan kalau kita orang provoke macam tu. Tapi tuan-tuan bayangkan, bila mufti kata macam tu, qadhi qudah kata macam tu, either you masuk Islam, awak kena bunuh. Bukan kami bunuh sengaja, kami bunuh sebab hukuman kerajaan lah. Dalam ni kata depa masuk Islam. Adakah depa masuk Islam kerana berlakon ke tak berlakon, tak tahulah kan. Tapi depa okeylah kami masuk Islam. Tuan-tuan, dalam riwayat dia kata elok-elok depa masuk. Mula-mula hari pertama 3 orang masuk Islam, wa aslama fi yaumin tsani lagi 3 orang. Ya. Tapi fa akhadhahumul muslimun wa tafu bihim fil aswaqi yuhalliluna wa yukabbiruna wa atahum ahlul aswaq syai'an katsira. Cerita dia begini, depa pun okeylah kami masuk Islam. Elok-elok depa kata kami masuk Islam, depa mengucap. Hak puak-puak kat belakang tu pegang pedang, tu pegang buku 5 nak rembuk lempak semua, terus besok kedai, ambil segala kedi, segala coklat, segala buah-buah, pi serbu depan ni. Nah, bagi. Oh, tahniah kalau masuk Islam. Peluk. Yang tadi nak katok nak bunuh tu, dengar-dengar masuk Islam, dia tak tanya dah. Hang bohong ke? Hang berlakon darah. Once you mengucap dan membenarkan, maka aku nak bunuh hang tadi tu, aku lempak pedang, aku masuk kedai ambil buah, pergi bagi nah buah. Dalam ni kata apa?
Orang Islam yang dengar tu terus tafu minhum, berlarak keliling depa. Angkat depa, tanah masuk Islam, nak ambil hadiah, nak ambil kek, nak ambil bagi. Bawa depa pergi sembahyang. Sampai tahap ni kata apa? 6 orang pemuda Yahudi tu yang mungkin berlakon tu akhirnya depa jadi malu dan depa menjadi muslim yang baik. Akhirnya, no? Betul Ibn Katsir kata cerita-cerita yang sangat unik dan menarik. Tapi saya lebih kagum orang Islam zaman tu. Kalau kita duduk tempat mereka, orang Yahudi main provoke kita depan aku tu, mengucap aku ribut juga nanti saat nanti. Tapi ini iman mereka kuat tuan-tuan. Iman mereka kuat tu, sampai tahu tu tuan. No, dia geram dah ni, tapi masuk Islam tak apalah, tok tepi pedang, pergi ambil masuk dalam kedai. Bagi coklat, buah lah apa bagi. Arak pula keliling kota, takbir, tahlil sama-sama. Sambut dia bawa pergi masjid, bawa pergi makan di rumah. Sampai dia pernah makan tu jadi malu dan menjadi muslim yang sejati. Itulah contoh kisah yang saya boleh petik di dalam menguraikan hadis nombor 8 ni. Boleh tuan-tuan? Saya sangat berharap agar hadis itu dapat difahami dengan betul. Tuan-tuan mungkin faham secara masalah ni, saya harapkan di video. Sebab tu sebelum saya main pun saya harap sungguh-sungguh macam mana. Saya cuba cari beberapa syarah yang nak bagi faham. Saya tengok modul yang KPM pun tak apa nak clear sangat. Bukan mereka tak bagus, bukanlah kata kita lagi bagus, tak. Tapi nak bagi faham cara mudah orang ni yang hadis ni bukan bermaksud siapa tak mengucap aku bunuh, tak. Hadis ni bermaksud nak memelihara kehormatan Islam, nak memelihara orang bukan Islam yang menghormati Islam, dan kita juga tak boleh langkah lebih daripada tu. Jadi saya fikir cara paling sesuai untuk saya nak bagi faham adalah saya cerita. Saya cari beberapa cerita yang mudah-mudahanlah saya berdoa kepada Allah apa yang saya sampaikan pada malam ini sampai untuk kita jelaslah hadis nombor 8 ni apa makna sebenarnya. Wallahu taala alam tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa fadlul mursalin wa ilma malaikatil muqarrabin wa hdina fi riyatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.